Okey, nampak tak skrin? Nampak cikgu. Nampak ah? Yang saya share ni nampak ah? Nampak cikgu. Kecerunan garis lurus. Nampak cikgu. Okey. Okey. So, hari ni kita teruskan dengan kecerunan garis lurus. Okey, bab 10. Bab 9, laju dan pecutan kita dah habis. Laju dan pecutan, so kamu kena tahu laju. Okey, kita ulang sikit untuk laju dan pecutan. Okey, laju dan pecutan dalam bab 9. Okey, laju. Apa formula untuk cari laju? N. Ingat tak? Jarak bahagi dengan masa. Okey, untuk cari laju, jarak bahagi masa. So, kita buat hari tu segitiga laju. Okey, laju, jarak bahagi dengan masa. So, daripada segitiga ni kamu boleh dapatkan jarak. Kalau kamu diberi laju dan masa, kamu perlu darab. Kalau kamu nak cari masa, kamu boleh gunakan jarak bahagi dengan laju. Okey, so ini dalam bab 9. Okey, ini dalam bab 9. Hari ni kita nak sambung bab 10. So dalam laju jarak ni, ini saja dia punya basic dia. So soalan dia akan berkisar dengan laju, jarak dan juga pecutan. So pecutan pun dia akan menggunakan jarak dan masa juga. Tapi kena cari perbezaan jarak dan perbezaan masa. Okey, so kita masuk kepada hari ni bab 10, kecerunan garis lurus. Okey, untuk kecerunan garis lurus, kecerunan garis lurus, apa yang kita nak belajar hari ni, dalam tajuk kecerunan garis lurus, hanya ada satu subtopik sahaja, iaitu subtopik 10.1 kecerunan. Maksudnya dalam ni kita nak belajar berkaitan dengan kecerunan sahaja. Okey, apa yang kita nak belajar sebenarnya, ini standard pembelajaran dia, nak memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk, menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah kertas. So, apa yang kita nak tahu dalam kecerunan yang pertama adalah, yang pertama kita nak tahu sama ada garis itu cerun ataupun tidak cerun. Okey. Yang kedua, kita nak tahu formula untuk cari kecerunan. Okey, formula untuk cari kecerunan. Untuk cari kecerunan, kita ada 3 kaedah. So, kaedah yang pertama, kaedah yang kedua dan kaedah yang ketiga. So, kita ada 3 kaedah yang biasa digunakan. Okay. So, hari ni kita nak tahu sama ada garis itu cerun ataupun tak cerun dan kita nak masuk kepada nak cari formula kecerunan, nak cari nilai kecerunan menggunakan kaedah yang pertama dan kaedah yang kedua. Bendanya sangat simple. Okey, kita tengok. Terusnya, okey. Dia kata, kita tengok dulu pengenalan. Okey, kat sini dia bagi satu rajah bukit. Dia kata, perhatikan gambar di bawah. Kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? Okay, dia bagi satu kawasan berbukit. Dia tanya kita yang mana lebih curam? Yang mana yang kita katakan sebagai curam? A ke B atau B ke C atau C ke D atau D ke E atau E ke F ataupun F nak turun bawah. So kalau kamu nak panjat bukit, kamu akan rasa sendiri dia curam ataupun tidak. Okay, tapi kalau dari segi kita nak tengok dari segi grafik macam ni,
Macam mana kita nak tahu curam ataupun tidak? Kita akan tengok berdasarkan kepada nilai kecerunan dia. Okey, kat sini kita baca, dia kata rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapakah situasi ini berlaku? Dia kata ketika mendaki di laluan C. So, mendaki di laluan C kat sini, mereka merasakan di sini payah sangat, susah sangat nak kayuh. Sebab apa? Bila susah nak kayuh, mestilah kawasan itu lebih curam. Okey, lepas tu dia kata di kawasan E, bila nak turun bukit ni, di kawasan E ni basikal dia turun laju je. Dia terus dia boleh laju. Kenapa dia boleh laju? Muhammad Khairi. Siapa Khairi ni? Apa ni? Okay, mengapa basikal tu laju? Sebab, okay, kalau kamu naik bukit, kalau bukit kamu landai, okay, katakan bukit kamu landai. Sekejap ada lagi yang masuk. Okay. Okay, katakan bukit kamu landai. Okay, ada dua keadaan. Macam ni. Bila kamu nak turun, okay, ni kamu nak turun ke bawah. Ni tanah. Okay, kamu nak turun ke sini. Dengan berbanding kalau kamu ada di kawasan yang lebih curam, di antara situasi A dengan situasi B, yang mana lebih cepat kamu turun? Mestilah pada B kan? Kamu boleh meluncur dengan laju. So ini lebih cerun. Okay, bila kita nak naik, kalau kita nak naik, kawasan yang lebih cerun ini akan susah untuk kita naik. Okay. So ini adalah konsep kecerunan. Okay, kita tengok dulu. Okay, dia kata kecerunan garis lurus dilihat dari nilai kecerunan. Maksudnya nilai kecerunan, okay, nilai kecerunan ini yang akan menentukan kecerunan garis lurus. Macam mana nilainya? Okay, nilainya adalah kalau nilai kecerunan lebih besar, dia membawa maksud garis lurus itu lebih cerun. Kalau nilai kecerunan itu kecil, okay, dia membawa maksud garis lurus itu kurang cerun. Okay, tengok kat sini dia kata, semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Semakin besar maksudnya dia lebih cerun ataupun lebih curam. Tanda positif atau negatif menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Maksudnya kalau tanda positif, nilai kecerunan nanti bila kamu kira nilai kecerunan kamu dapat nilai dia positif. Bila nilai dia positif, dia menunjukkan kecondongan garis lurus tu, dia menunjukkan garis lurus kita menaik macam ni. Tapi bila kamu kira nilainya nanti, kamu kira nilai kecerunan, kamu dapat negatif. Contoh kamu dapat jawapan dia negatif 2. Bila jawapan dia negatif, ini membawa maksud garis lurus kamu akan arahnya macam ni, bertentangan dengan arah positif. Ini maksudnya tanda positif atau negatif menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okay. So, kita tengok pula nak cari. Okay, kita tengok contoh dulu. Okay, contoh 1 diberi, dia kata, perhatikan rajah di sebelah. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN dan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah
tersebut. Dia kata dia nak kamu bandingkan kecuraman, kecondongan dan kecuraman antara ml dan kl. So kita tengok. Rajah yang pertama ml, ml mewakili tangga. Okey, tangga ini menunjukkan darjah bagi bukaan tangga adalah 30 darjah. Nilai sudutnya 30 darjah. Tapi bagi rajah KL mewakili eskalator, eskalator ni sudut bagi eskalator ke lantai adalah 45 darjah. Okey, tadi kita kata kalau nilainya lebih besar menunjukkan lebih curam. So sekarang antara 30 darjah dengan 45 darjah yang mana nilainya lebih besar? Mestilah 45 yang lebih besar. So 45 darjah ini dia menunjukkan nilai yang lebih besar, dia membawa maksud KL lebih cerun ataupun mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Sebab tu dia bagi penyelesaian, dia kata KL mempunyai kecondongan lebih tinggi. Kecondongan lebih tinggi berbanding dengan garis MN. Maka KL lebih curam. KL ni lebih curam kerana nilai sudutnya lebih besar. Okey, ini untuk mengesahkan apa yang kita katakan tadi. Yang kita kata kat sini ni, semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus. Okay. So kita masuk kepada pengiraan kecerunan. Tadi saya kata nak kira kecerunan ada 3 kaedah. So kita tengok kaedah yang pertama. Yang ni kamu kena ingat untuk cari kecerunan, kaedah yang pertama adalah kita menggunakan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang itu adalah jarak pada paksi Y. So yang straight ni, itu adalah jarak mencancang. Jarak mengufuk pula adalah mengufuk ini. Bila dalam keadaan mengufuk. Ini adalah mengufuk. So kita tengok contoh, ada sebuah kereta menuruni satu laluan PQ. Dia nak kita cari jarak mencancang. Okay, jarak mencancang kita tengok yang menegak ni. So jarak menegak adalah 3 meter. So jarak mencancang dia 3 meter. Jarak mengufuk. Jarak mengufuk ni yang ini. Ini dinamakan sebagai jarak mengufuk. So jarak mengufuk dia adalah 18 meter. Okey, untuk soalan yang kedua, contoh yang kedua. Ada seorang pelajar sedang berbasikal menaiki satu laluan PQ. Jarak mencancang. Berapakah jarak mencancang bagi laluan ini? Afan? Lama tak nampak Afan ni. Siapa boleh bagi tahu apa jarak mencancang? Cikgu, 2.5 M. Okey, betul Anne. 2.5 meter. Jarak mengufuk. Berapa jarak mengufuk dia? 6 meter. Okey, pandai. 6 meter. So, daripada sini kita nak kenal dulu jarak mencancang. Bila dah kenal jarak mencancang, baru kita boleh cari. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk grid. Okey, PQ. Berapakah jarak mencancang? So, nak cari jarak mencancang, kita kena tengok daripada atas ni. Okey, sebab dia daripada Q kan. So, kita kira dia ada berapa kotak? Berapa unit? 1, 2, 3, 4. So, ini 4. So, jarak mencancang dia adalah 4 unit. Okey. Jarak
Jarak mengufuk kita kira dari sini. Dari O ni ke P. 1, 2, 3, 4. 4 juga. So 4 unit. Okey, kalau yang rajah tadi tu dia tunjuk dalam meter kan. Sekarang kalau dia bagi pada kita dalam bentuk grid, kita kena kira grid dia. Kalau dia bagi kita dalam satah kartes, koordinat, kita kena kira berapa dia punya jarak. Okey, kita tengok pula. Yang kedua, jarak mencancang. Siapa boleh bagi tahu apa jarak mencancang? Bagi rajah yang kedua. Saya Berapa N? 2. Okay, good. 2 unit. Okay, sebab kita kira dari sini. 1, 2. Jarak mengufuk. Siapa nak jawab? Jarak mengufuk. Kira dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So good. 6 unit. Okay. Ini nampak macam mudah kan? Okay, memang mudah pun. So 6 unit. Kita kira dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kita pergi ke, okay. Bila kita dah kenal jarak mencancang dan jarak mengufuk, baru kita boleh cari kecerunan. Okay, soalan seterusnya. Dia nak kecerunan. Okay, dia nak kita cari kecerunan. So nak cari kecerunan. Tadi, awal-awal tadi ada formula untuk kecerunan. Okay, kecerunan ataupun simbol dia adalah M. Kecerunan, tadi kita kata jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. So daripada sini kita tengok berapa jarak mencancang dia. Ini adalah 4 sentimeter. 4 cm. Bahagi dengan jarak mengufuk dia. 8 sentimeter. Okay, so 8 cm. So simplify, permudahkan. 4/8 akan jadi 1/2. So kecerunan dia akan dapat 1/2. Okay, untuk soalan B pula. Untuk soalan B, nak cari kecerunan. So saya tulis dia punya ringkasan saja. Kecerunan, kita tengok jarak mencancang dulu. 1, 2, 3, 4. So ni 4. Okay, ni 1, 2, 3. Ini 3. So jarak mencancang 4/3. Okay, ni 4/3. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okay, nak tukar jadi nombor bercampur ke tak? Ini akan jadi pecahan tak wajar kan? So untuk soalan kecerunan, biasanya kita akan tinggalkan je macam ni. 4/3. Tak perlu kamu buat 1/3. Okay? So kita tengok. Okay, kalau tak faham tanya. Sebab ni nanti kamu nak add maths pun kita akan guna benda-benda ni tau. Okay, soalan C. Dia nak kecerunan juga. Masih lagi kecerunan. Okay, kecerunan. Jarak mencancang dia 2. Bahagi dengan jarak mengufuk dia 5. So kecerunan dia dapat 2/5. Okay, ni mudah. Seterusnya untuk D. Sama juga kecerunan. Mencancang 10 per mengufuk 14. Okay, 10/14 kita boleh simplify. So kamu simplifykan, permudahkan. 10/14 akan jadi 5/7. okay, good. 5/7. So dapat 5/7. Okay. So
Ini adalah menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ni kita menggunakan koordinat. Kalau kita diberi rajah koordinat, so kita guna kaedah yang kedua ni. Okey, kaedah yang kedua untuk mencari kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, Y2 ini adalah koordinat Y bagi titik yang kedua. Y1 adalah koordinat Y bagi titik yang pertama. X2 koordinat X bagi titik yang kedua. X1 adalah koordinat X bagi titik yang pertama. Contoh di sini ditunjukkan ada dua titik A dan titik B. Titik A nilai koordinat X dia katakan X1, Y1. Koordinat bagi titik B, X2, Y2. So untuk cari kecerunan, kita kena ambil koordinat Y yang kedua. So kita akan ambil nilai Y bagi titik B, tolakkan dengan koordinat Y bagi titik A. Okay, tulis berapa nilai dia. Perkan dengan koordinat X bagi titik B, tolak dengan koordinat X bagi titik A. Inilah maksud dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so yang ini kamu mesti ingat. Okay, mesti ingat. Okay, so saya tunjukkan contoh. Okay, contohnya. Dia kata hitung kecerunan bagi pasangan titik diberikan. Okay, untuk soalan A, diberi titik A koordinatnya 1, 1. Koordinat titik B 3, 7. Sekarang kita nak cari kecerunan A, B. Okay, ini adalah singkatan. M ni kecerunan. Kecerunan A, B. Apa formula dia tadi? Nak cari kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. X1. Okay, so dari sini kamu kena kenal pasti dulu siapa titik pertama, siapa yang titik kedua. Mana yang nak jadi titik pertama, mana yang nak jadi titik kedua. So kita tengok. Kalau saya buat A ni titik yang pertama. Bila A ni titik yang pertama, 1 ni koordinat kan? So koordinat kita mesti bermula dengan X. So ini adalah X1. Ini adalah Y1. 3 ni akan jadi X2. 7 ni akan jadi Y2. Sebab ini titik yang kedua, ini titik yang pertama. So kita masukkan dalam formula kita. Y2, kita tengok Y2. Okay, Y2 kita 7. So kita pun tulis 7. Tolak Y1. Y1 kita 1. Per X2 3. Tolak X1 kita 1. So dia akan jadi 7 tolak 1 jadi 6. 6 per 2. 2. Okey, 6 per 2. Simplifykan dia. Akan jadi 6 bahagi 2 akan dapat 3. 3. So kecerunan AB adalah 3. Okey? So saya tunjuk contoh B. Contoh B pun sama. Bila dapat soalan, kamu kena pasti dulu mana titik yang pertama, mana titik yang kedua. So ini akan jadi X1. Ini Y1. Ini akan jadi X2. X2. Y2. 2. Okay. So saya guna ink yang samalah. MCD adalah, okay, so ambil ni 12 tolak 5, Y2 tolak Y1
per dengan X2. X2 kita 2 tolak X1 kita 1. So 12 tolak 5. 7/1. Ha? 7/1. Okey, 7/1. 7/1 akan jadi 7. 7. Okey, so kecerunan dapat 7. Okey, soalan saya, di antara dua titik ni, AB dan CD, yang mana lebih cerun? Yang mana lebih cerun? Antara A dengan B. 3 dengan 7, yang mana lebih cerun kamu rasa? 3. Ha. Yang mana lebih cerun? Kalau tadi kita kata semakin besar nilai kecerunan, semakin cerun. So sekarang CD ni nilai dia lebih besar, 7. So CD lebih cerun. Kerana CD nilainya lebih besar. Ini 7. Ini 3. So CD ni lebih cerun. Okey, so kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya sama juga macam tadi. Kenal pasti dulu X1, X2, Y1, Y2. So ini X1, Y1, X2, Y2. Y2. Okey, so MAB adalah 1 tolak 7 per 4 tolak negatif 1. Kenapa 4 tolak negatif 1? Sebab ini 4. X2 dia 4, X1 dia negatif 1. Okay, so mesti tolak negatif 1. So dia akan jadi 1 tolak 7, 6 per 4 tolak negatif 1 akan jadi 5. 5. So kecerunan kita akan dapat 1 tolak 7 negatif. Negatif 6 per 5. Okay. So ini kecerunan dia negatif. Kenapa? Sebab 1 tolak 7 negatif 6. 4 tambah 1 akan jadi 5. Okay, untuk soalan D, sama juga MCD, kita ambil negatif 3 tolak negatif 1 per 1 tolak negatif 4. Okay. So kat sini negatif 3 tambah 1 akan jadi negatif 2. 2 over 1 tolak negatif 4 akan jadi 5. 5. So akan jadi negatif 2 per 5. Okay. So itu saja. Okay. Ada soalan nak tanya tak? Tak. Tak ada. Okay. So ni apa yang kita belajar hari ni? Okay. Kita dah belajar. Hari ni kita dah tahu kalau nilai tu besar, dia lebih cerun. Kalau nilai kecerunan kecil, dia kurang cerun. Okey, kemudian kita belajar yang kedua, nak cari kecerunan menggunakan formula yang pertama, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Seterusnya kita dah buat, kita dah tahu menggunakan kaedah yang kedua, nak cari kecerunan adalah Okey, nak cari kecerunan, kita gunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so ini sahaja untuk hari ini. Okey, so kita tengok tugasan kamu untuk hari ini. Tugasan hari ini adalah, okey, kamu tolong buat buku modul bersertai praktis 10.1 nombor 1, 2, 3, 4 sahaja dulu. Okay, soalan ni nampak macam banyak tapi mudah. Okay, so ada soalan nak tanya?
Tak ada kan? Sebab hari ni punya senang sahaja. So esok kita tak ada online class tapi saya akan bagi tugasan ya. So siapkan tugasan hari ni, snap gambar macam biasa send pada saya. Okay, kalau ada masalah boleh bagi tahu. Okay, so ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada kita